Pastinya untuk kita mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan situasi semasa apa yang berlaku konflik di antara Rusia dan juga Ukraine ini, bersama dengan saya adalah Profesor Dr. Sufian Jusoh yang merupakan pakar dari bidang melibatkan hubungan antarabangsa dan juga pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Bagaimana kita ingin memahami impak daripada apa yang berlaku pengumuman oleh Vladimir Putin dan juga apa yang berlaku pada ketika ini, impaknya bukan sahaja kepada negara-negara Kesatuan Eropah maupun di peringkat NATO, negara-negara barat, tetapi juga impak kepada Asia dan dalam situasi ketika ini, Prof. Okey, terima kasih. Sekarang ini kalau kita lihat dalam berita semuanya, pihak Rusia telah pun hampir kepada bandaraya Kiev, iaitu ibu negara Ukraine. Dan ini adalah satu perkembangan yang tidak mengejutkan kerana pihak Ukraine sebenarnya tidak mempunyai sistem pertahanan yang kuat. Dan berdasarkan kepada perbincangan yang saya adakan hari ini dengan beberapa pakar daripada negara-negara bekas Soviet, kita dapati bahawa sebenarnya ramai di Ukraine itu adalah daripada etnik Rusia, dan ramai juga yang menyokong apa yang berlaku, iaitu kalau saya tak panggil penaklukan Rusia ke atas Ukraine. Dan Ukraine mempunyai satu hubungan etnik yang rapat. Dia adalah satu bangsa yang serumpun dengan Rusia. Jadi kalau kita lihat apa yang akan berlaku pada Asia, yang pertama kita bincangkan iaitu berkenaan dengan tekanan terhadap negara-negara ASEAN untuk membina sokongan. Pihak Amerika Syarikat contohnya telah pun menghubungi beberapa negara di Asia untuk menyatakan sokongan dan mengenakan unilateral sanction ataupun sekatan sebelah pihak terhadap Rusia. Walau bagaimanapun tidak semudah itu kerana Rusia juga membekalkan barangan pertahanan, contohnya kepada negara-negara di Indochina, dan juga kita pun ada membeli barangan pertahanan daripada Rusia, kemudian bekalan tenaga, dan yang kita bincangkan semalam iaitu berkenaan dengan tekanan terhadap integrasi ASEAN sendiri. Kerana apabila ASEAN mengambil keputusan untuk memihak kepada mana-mana kuasa, maka itu akan membawa kesan kepada keadaan ataupun Charter ASEAN Charter itu sendiri, di mana ASEAN adalah satu zon yang berkecuali di Asia Tenggara. Jadi ini memberikan tekanan yang saya rasa political pressure yang hebat kepada pemimpin-pemimpin di ASEAN untuk mengambil pendirian sama ada berkecuali, menyokong pandangan Amerika Syarikat ataupun mengambil pandangan bahawa ini adalah isu di antara Ukraine dan Rusia untuk diselesaikan. Ya. Prof, apabila kita menyebut berkenaan dengan sekatan ini, Prof, jika boleh saya kongsikan beberapa fakta. Rusia membekal hampir 40% gas asli kepada Eropah. Kedua, Rusia juga merupakan antara pembekal utama gandum dan juga malah ia juga melibatkan Ukraine, di mana kedua-dua buah negara dianggarkan sekitar 29% bekalan ataupun pasaran gandum dunia adalah daripada kedua-dua buah negara tersebut. China juga merupakan penerima utama daripada Ukraine, iaitu jagung, dan juga bagaimana kita ingin memahami apabila berlakunya sekatan-sekatan sebelah pihak ataupun melibatkan individu-individu, bank-bank tertentu, bagaimana kita ingin memahami impaknya kepada perdagangan dan juga impak kepada ekonomi negara-negara, terutama negara-negara besar. Kalau kita lihat dalam konteks ini adalah China yang dilihat amat baik dengan Rusia dalam situasi ini. Okey, hubungan satu yang pertama ialah berkenaan dengan kesan kepada bekalan makanan. Kerana di negara Eropah, kebanyakannya mereka mengambil bekalan daripada Ukraine dan juga Rusia. Yang kedua berkenaan dengan tenaga, bekalan tenaga daripada Rusia juga. Dan ini akan menaikkan harga gas dan mungkin mengenakan sedikit tekanan kepada penduduk di Eropah Barat yang semasa ini musim sejuk, dan juga akan mengenakan tekanan kepada manufacturing ataupun pengilang-pengilang di seluruh dunia, kerana
sekiranya tenaga meningkat, maka barangan juga akan meningkat. Yang kedua berkenaan dengan hubungan dengan China. Rusia dengan China sekarang ini mempunyai hubungan yang amat akrab. Yang ini boleh kita lihat sebagai sebahagian daripada sejarah kerana kedua-duanya pernah menjadi part of the World Communist Organization sebelum ini, ya, semasa Soviet Union. Jadi kenapa kita tidak lihat perkara ini dibawa kepada bangsa-bangsa bersatu? Kerana perkara ini akan gagal. Rusia dan China adalah kedua-dua ahli tetap Majlis Keselamatan PBB dan sebarang resolusi yang akan dibawa tidak akan mendapat sokongan, malah akan dikenakan veto oleh kedua-dua kuasa besar ini. Jadi kerana itulah negara-negara barat sedang mengenakan sekatan secara sebelah pihak, unilateral sanction, untuk memastikan mereka boleh mengambil tindakan tertentu. Tetapi saya tidak lihat ini akan memberi sebarang kesan kerana sekatan itu tidak dikenakan kepada negara tetapi dikenakan kepada individu tertentu dan juga bank. Dan mereka boleh menjalankan aktiviti perniagaan, transaksi bank melalui jalan-jalan lain yang boleh diadakan. Ya. Prof, akhir sekali mungkin pandangan Prof, gesaan ataupun pandangan Prof terhadap Badan Dunia seperti kita sebutkan tadi, PBB kita tahu bahawa Majlis Keselamatan pastinya akan berlaku veto disebabkan oleh jika berlaku sebarang resolusi dikemukakan, tetapi pada masa sama kita memerlukan Badan Dunia kerana Badan Dunia ini penting dalam membentuk keamanan sejagat terutama dalam isu krisis yang berlaku pada ketika ini. Pandangan Prof melibatkan Badan Dunia, PBB dalam situasi kita di ASEAN ni, ataupun melibatkan perdagangan APEC sebagai contoh, pandangan Prof. Okey, APEC adalah badan ekonomi dan saya rasa perkara ini akan menimbulkan sedikit ketegangan di antara negara-negara ahli ekonomi APEC, ya. Sekarang ini, tahun ini kita APEC dipengerusikan oleh Thailand dan saya rasa Thailand akan menghadapi satu situasi di mana mereka terpaksa menangani permasalahan di mana China, Jepun, Rusia dan United States ataupun Amerika Syarikat adalah 4 kuasa besar di dalam APEC yang membincangkan tentang ekonomi, tetapi mereka juga terpaksa duduk semeja untuk memastikan bahawa isu ketegangan ini tidak menjurus kepada ketegangan ekonomi. Yang kedua berkenaan dengan PBB, saya tidak nampak PBB boleh berfungsi dalam hal ini kerana saya katakan tadi dua kuasa besar dunia yang iaitu China dan Rusia adalah di sebelah pihak, mereka dua-duanya adalah ahli tetap Majlis Keselamatan dan di sebelah pihak lain tiga lagi France, Amerika Syarikat dan United Kingdom menentang apa yang Rusia dan China mungkin mengambil tindakan tertentu. Jadi tidak ada tindakan boleh diambil oleh PBB. Jadi sekarang ini keadaan perlu diselesaikan secara diplomasi di antara kuasa-kuasa besar di Eropah dan juga di Asia. Jadi ini saya rasa mungkin China boleh memainkan peranan untuk mengurangkan ketegangan, tetapi Presiden Biden mungkin tidak berminat untuk meminta bantuan daripada Xi Jinping bagi membantu keadaan ini. Baik, terima kasih Profesor Dr. Sufian Jussof. Beliau merupakan pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS dari Universiti Kebangsaan Malaysia mengulas berkenaan dengan konflik yang berlaku di antara Rusia dan Ukraine, impak kepada global terutamanya di peringkat Asia dan juga Asia Tenggara.